always selalu manusia diberi pilihan. Kita diberi pilihan sama ada nak buat atau tidak buat. Nak lakukan atau tidak lakukan. Betul tak? Kita diberi pilihan. Katakan Hakim, solat subuh pagi tadi, kita diberi pilihan. Tak adalah kata bila tak solat tu tiba-tiba selimut semua tercabut, bantal semua tercampak. Tak ada, betul tak Hakim? Betul. Ada orang masa kita diberi pilihan, nak solat ke tak nak solat? Kalau solat subuh pagi tadi, maka pelbagailah rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelubungi kehidupan kamu, akan dicucuri ke atas kamu pada hari ini. Sebab itu Pak Hamka sebut, siapa-siapa yang solat subuh maka hari itu baiklah untuk dia. Siapa-siapa yang solat sunat 2 rakaat kemudian solat subuh, maka besarlah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa-siapa yang solat sunat subuh 2 rakaat, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, kemudian dia solat subuh pula secara berjemaah di masjid atau di surau, maka keseluruhan kehidupan dia itu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia yang buat pilihan. Betul tak? Manusia yang mencari pilihan seperti mana yang ditanyakan oleh saudari Mazni tadi. So persoalan mengenai inna syajarata zakum, sesungguhnya pokok zakum. Pokok zakum ni dalam ayat ni tak sebut, tetapi dalam ayat-ayat lain pernah disebut dalam beberapa kali dalam Quran mengenai perkataan zakum. Zakum ini adalah pokok yang biasa orang Arab dia nampak jenis pokok ni ada dekat padang pasir, kawasan-kawasan lapang. Pokok dia penuh dengan duri. Zakum ni. Dia tak ada daun, dia banyak duri. Dia duri je daun dia. Daun dia adalah duri. Jadi bayangkan pokok tu lah jadi makanan. Allah. Macam mana nak kunyah? Mana tu Ustaz? So itulah makanan dia. Kita hari ni kalau makan nasi kan terkena tulang ikan. Tulang ikan kecil besar mana Game? Kecil je kan? Terkena, rasa sakit tak? Sakit. Kadang-kadang kita makan gelojoh tergigit lidah. Betul. Kan? Ini bukan sedangkan lidah tergigit, tapi memang tergigit lidah. Sakit tak? Sakit, berdarah. Betul kan? Ini pula nak kunyah pokok zakum yang penuh dengan duri. Dengan duri. Itulah yang akan disumbat masuk sebagai makanan. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaimana manusia diberi satu pembalasan. Betul apa yang Mazi sebut tadi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan rahmahnya, iaitu nikmat-nikmat seperti taman-taman, mata-mata air, juga kebun-kebun. Apakah kaitan penceritaan neraka dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Supaya manusia buat pilihan lah. Nak makan syajaratul zakum kan? Atau nak makan buah-buah dalam syurga. Betul. Yang buah syurga Ustaz. Betul kan? Mala ainun ra'at. Buah-buahan dalam syurga ini mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, digambarkan. Apa digambarkan? Buah-buahan dalam syurga ni Kim, bila kita makan rasa sedap tu sampai ke hujung jari. Macam mana tu Ustaz? Okey, sekarang kita punya sedap. Kalau kita makan katakan Hakim makan buah, kita makan buah durian katakan. Rasa sedap tu kat mana Kim? Tekaan. Habis tekak ada rasa tak? Tak ada. Lepas tu orang tahu kita makan durian sebab kita sedap. Bau durian keluar, gas keluar. Sampai tekak je kan? Tapi buah-buahan dekat syurga besok makan dia rasa sampai ke hujung-hujung jari. Dia punya rasa tu Masya Allah. Tak dapat nak bayang Ustaz. Tak boleh nak bayang. Jadi manusia dapat merasakan nikmat sedapnya buah tu sampai ke penghujung. Dan buah-buahan dalam syurga ni pula, kita lalu saja kan? Kita lalu daun pokok tu ditunduk ke? Ditunduk. Pokok tu tunduk. Buah-buahan tu tunduk. Hormat kepada kita. Ambil. Hakim boleh ambil. Tak susah. Tak payah pakai kait-kait. Tak payah cek galah. Betul. Jauh lah puan ni. Macam mana nak ambil kan? Cek galah bagai. Tak ada. Itu satu keadaan. Keadaan kedua, dia terlintas dalam hati. Ni dalam syurga Game bukan dalam dunia. Kat syurga. Jangan pula Hakim ingat semua tu dapat kat dunia. Nak jumpa juga kan. Lalu kat muka. Dekat akhirat. Kayak kita dalam syurga kan. Dalam syurga, dalam hati terlintas. Lama tak makan anggur. Datang anggur. Lintas saja. Lintas saja sampai. Takkan nak tinggalkan yang itu nak makan pokok zakum. Allah Akbar. So choice is yours. You nak makan buah-buahan yang sedap, enak sampai ke hujung jari, kan? Atau nak makan yang ini. Terlintas pun datang. Enaknya lain macam. Tapi ada orang syurga ni, dia ada juga dia punya karenah dia. Kullama ruziqu min samaratin qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Bila dapat buah-buahan kan, hari dapat buah, besok dapat buah, ahli syurga kata apa ni?
Semalam pisang, hari ni pisang. Berapa hari dah makan pisang? Allah Ta'ala beritahu, wa utubihi mutasyabiha. Dia bukan pisang yang sebarang pisang. Semalam punya rasa lain, hari ni rasa lain. Oh, lain. Iya. Nasi lemak Cik Kiah dengan nasi lemak apa ni Kak Nap tak sama. Betul. Tak sama kan? Lepas tu buah pisang, satu buah pisang. Ada buah pisang rastali, pisang emas, pisang embun. Macam-macam jenis pisang ada. Semua tu kita dah makan belum? Belum makan. Dekat syurga, Masya Allah. Lagilah luas. Lagi luas. Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi buah-buahan nak makan buah apa? Buah tin, buah zaitun, segala jenis buah-buahan ada. Tapi ada kawan saya Arab kan, dia datang duduk Malaysia. Bagi dia makan durian, dia kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia kata bila tengok buah durian ni kan duri dia ada macam-macam jenis. Ada yang kentot-kentot, ada yang duri panjang-panjang kan. Hari tu kebetulan beli duri panjang-panjang sikit, betul tak? Dia kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadza syajaratu zakum. Muhammad dia kata zakum. Kemudian bila makan pula ada bau gas kan, dia kata masya-Allah, dia ta'amul asim. Allah Akbar. Ini makanan bagi orang berdosa. Saya kata menyesal pula bagi dia makan durian. Dia tak makan, dia rasa tak selesa kan. Lepas tu ada pula kawan seorang lagi pula tolong bagi tahu. Dia kata Syekh tahu tak ada orang meninggal makan durian. Dia lagilah marah. Jadi haram dia hukum. Sebab kalau ada buah orang makan mati haram. Dia cerita tak habis kawan ni. Orang yang makan durian tu dia makan Panadol 3-4 biji, dia makan durian pula. Atau dia makan durian minum air kok ke, dia minum benda-benda air-air yang bergas. Dia tak jaga dia punya cara pemakanan itu. Punca bukan buah tu. Kalau nak kira mati, makan buah tu mati. Betul. Kan? Kalau salah makan, tercekik mati. Jadi, saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, begitulah suasananya. Nak beritahu buah-buahan yang ada dalam syurga. Jadi manusia diberi pilihan. Sama ada kita nak mencari buah-buahan atau nak cari pokok-pokok yang berduri-duri ni untuk jadi santapan. Jadi kita punya pilihan. Jadi pilihan itu akan termakbul di akhirat mengikut apa yang kita amalkan di dunia. Apa yang kita amalkan di dunia. Mudah-mudahan kita dapat semua makan buah-buahan dalam syurga dan dihindarkan kita dan nak cucu sahabat-sahabat kita daripada syajaratul zakum. Amin, amin. Terima kasih Ustaz atas pencerahan ayat yang ke-43. Jadi pilihan di tangan kita. Kalau kita nak rasa macam yang Ustaz cerita tadi, terlintas datang, lepas tu makan hari ni pisang lain, esok pisang lain, sama-samalah kita tingkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.